Salam dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat berhari Minggu dan pencerahan saya juga hari ini berkenaan dengan isu yang panas, yaitu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana dia dikecam kerana dikatakan mempolitikkan bakul makanan. Jadi ini pada saya, menteri ini betul-betul tidak sekolah lah. Kalau menteri ini ada otak dan menggunakan akal, dia adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kenapa mempolitikkan bakul makanan nih? Kamu nak menjaga masyarakat, tuh wanita, keluarga dan masyarakat. Bakul makanan yang sebegini pun kamu nak politikkan. Kalau dia bukan ahli parlimen, dia tak nak bagi. Jadi ini tak boleh lah macam tu. Jadi bagaimana kalau kamu hanya nak menjagakan tempat kamu sendiri? Kamu tuh menteri yang sepatutnya jaga keseluruhan rakyat Malaysia tahu. Sebab itu dia panggil Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi kalau dia bertindak seperti ini, nak menjagakan kawasan dia saja, jadi tak boleh lah. Ini tak layak lah untuk menjadi menteri. Dan patutnya letak jawatan lagi baik. Ini kalau di negara lain dah letak jawatan lah. Tak guna lah menteri seperti ini. Ini menurut saya sebagai rakyat yang saya lihat. Dan dia kena ingat juga, dia juga mendapat peruntukan RM 3.5 juta tau untuk mereka yang duduk dalam kerajaan, dan ditambah lagi dengan 300,000. Jadi ini satu yang pada saya mereka harus lihat. Dan kita lihat juga daripada sisi kata bakul makanan nih, yang RM 300,000 nih, ini pun kadang rakyat tak lihat tau. Saya tak tahu adakah bentuknya datang dalam keadaan duit ataupun dalam keadaan bakul makanan. Kalau dalam bakul makanan, di situ macam biasa lah. Tapi tak apalah, mungkin orang-orang yang ambil tender ni rezeki dia lah. Itu saya tak mau masuk campur sangat. Cuma saya harap bantuan itu boleh sampai, dan saya harap juga menteri yang berkenaan, yaitu Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga ni, patutnya dia kena sedar lah. Dia menteri untuk rakyat, untuk masyarakat. Dan keluarga dan masyarakat tahu. Wanita, keluarga dan masyarakat. Jadi dia kena tolong orang. Bukan seperti ini kata-kata dia. Dia ni banyak kes lah ceritanya. Dulu kesnya gambar dia terpapang di bantuan. Lepas itu tiba-tiba boleh bayar hutang berjuta kes. Lepas tu isu kurus. Lepas itu pula ini pula. Jadi menteri seperti ini betul-betul kalau di negara lain dah letak jawatan. Tidak layak. Ini kalau saya rakyat lihat, ini menteri pada saya tidak menguntungkan rakyat. Ini adalah perhabiskan beras. Jadi satu hal lagi, menteri ini jangan dia bersikap seperti ini, karena ini duit. Yang pertama, menteri ini kena tahu bahwa ini duit bukan duit bapak dia punya, bukan duit datuk dia punya juga duit nih, bukan duit mak dia punya. Ini duit adalah duit rakyat yang disatukan. Yang mana siapa yang jadi kerajaan diamanahkan untuk menjaga harta rakyat nih, dan agihkan kepada rakyat bila dalam keadaan susah. Bukan kamu nak pergi cerita bahawa kawasan aku saja dapat nih. Dia ingat duit itu, peruntukan itu bapak dia punya. Saya lihat menteri yang seperti ini, dia dah bersikap kurang ajar, dah naik atas kepala, seolah-olah dia dah besar. Dia tidak tahu tuh, dia jadi menteri dulu merangkak dengan undi rakyat. Dan satu hal juga, kursi yang dia duduk hari ini itu pun sepatutnya kursi PKA. Tapi atas esan PKA waktu itu memberi laluan kepada dia nih, yang pandai mengampu, pandai membodek, maka dia nih naik. Kalau dia letak beruk pun di tempat dia nih, waktu itu pun menang. Nasib baik manusia diletak di situ, boleh memang kompon menang lah. Jadi ini pencerahan saya kenaan dengan isu dia ni, yang mana saya lihat dia sebagai menteri, dia lagi satu orang kawan dia itu mak lampe itu 2x5. Jangan mereka ingat hari ini kau dengan geng-geng kartel kau berseronok, kau agihkan projek-projek kerajaan. Saya harap nanti kerajaan baru yang mentadbir, kau korang korek lah mereka ni. Baru dia tahu langit tu tinggi atau rendah. Jangan ingat hari ini kamu orang tu macam orang cerita lah, sepandai-pandai tupai melompat tu,
akhirnya jatuh ke tanah juga nanti. Saya akan lihat nanti sebagai rakyat. Di waktu itu kamu nak menangis saya mata darah. Bukti dah ada. Kita lihatlah apa yang berlaku dengan kerajaan yang lalu. Sebelum PHS ditumbangkan, kerajaan Barisan Nasional yang dipegang oleh Datuk Seri Najib Razak. Betapa kuatnya, betapa angkuhnya mereka waktu itu. Akhirnya bila jatuh, ramai yang kena korek sehingga hari ini. Termasuk Perdana Menterinya Datuk Seri Najib Razak pun kena korek. Jadi kamu orang yang duduk sebagai menteri hari ini tidak payah nak sombong, karena apabila kamu jatuh nanti lebih teruk daripada kami rakyat nih. Jangan ingat, jadi menteri hari ini, kamu saya ini, kamu ada kuasa ini, bagi projek ini kepada geng-geng kamu, yang mana kamu tidak perlu ikut, ini telus atau tidak. Yang penting ini adalah kroni aku. Ingat itu. Ini adalah bantuan yang sepatutnya kamu lakukan sebagai menteri kepada rakyat. Karena kamu adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya tak nak sebut wanitanya. Keluarga itu sudah cukup. Dan masyarakat tuh. Jadi tidak perlu nak mengatakan, oh ini daripada Titi Wangsa kah, ini daripada sini kah. Tidak perlu. Ini baru kawasan dia sendiri, dia tak boleh nak jaga kawasan sana. Kuala Lumpur. Apalagi dia nak pergi cerita tentang Sabah, nak cerita tentang Sarawak. Saya rasa ini tak guna lah. Inilah yang patutnya kita lihat hari ini. Yang mana juga menjadi buah mulut orang di Sabah Sarawak bahawa siapa yang jadi menteri pembangunan itu mereka akan aturkan di kawasan mereka sendiri, di tempat mereka sendiri. Maka tersisihlah Sabah Sarawak. Ini adalah corak pemerintahan yang daripada dulu sampai hari ini diamalkan. Tidak ada orang kata pengagihan yang sama rata. Jadi saya sebagai rakyat lihat ini, menteri patut hentikan. Dan menteri yang seperti ini patut dipecat ataupun dia letak jawatan. Ini dah tak guna punya menteri pada saya. Saya sebagai rakyat lihat ini lebih baik saya lah jadi menteri. Lepas ini saya nak tanding bebas lah lawan dia ni. Lebih baik. Ini betul-betul menyusahkan rakyat. Hal bakul makanan seperti ini pun dia nak berkira. Pembangkang dapat peruntukan 300.000 bakul makanan tau. Bukan 300.000 tu Pembangkang punya ahli parlimen. Dia ahli parlimen, di dalamnya tu adun dah berapa banyak. Bahagian dia nak agihkan. 300.000 tu kadang-kadang tak cukup tau. Kamu orang 3.5 juta pun tak tahu kemana duit tu korang agihkan. Jangankan cerita adun. Jadi bersyukur jugalah adun tu boleh dapat. Tapi untuk waktu akan datang, pada pandangan saya, untuk peruntukan ni, janganlah nak kira pembangkang ke, nak kira kerajaan ke. Ini adalah duit rakyat. Agihkan saja sama rata peruntukan untuk rakyat. Mereka nak seleweng itu, kamu orang sebagai kerajaan, kita ada SPRM, kita ada semua. Ini patutnya mereka yang menjalankan kerja. Yang penting kamu dah agihkan sebagai kerajaan. Siapapun kerajaan yang memerintah lah maksud saya. Bukannya kata PHS nak memerintah harus macam ni. Ataupun esok siapa lagi yang memerintah, UMNO ke, PAS ke, kerajaan yang kekal yang ada hari ini kena memerintah. Tapi harus ditukar lah. Tak baik seperti ini. Ini pada saya politik yang seolah-olah main politik dendam. Politik yang menguntungkan kroni saja. Kita patut belajar daripada politik negara jiran, yang mana politik kroni ini sudah tidak dipakai lagi. Untuk projek-projek ni, kalau mereka memang tak layak, patutnya kita jangan bagi supaya tak menyusahkan. Jadi ini sepatutnya berlaku lah dalam kita punya kerajaan yang akan datang, supaya tidak menjadi isu yang seperti ini. Ini adalah pada saya satu yang saya lihat tidak baik kepada kita punya negara, tapi baiklah kepada mereka menteri. Karena ini seolah-olah mereka boleh melepaskan dendam mereka. Ini akan menjadi politik dendam. Jadi tidak menguntungkan negara kita, apalagi untuk rakyat Malaysia ni. Jadi menteri seperti ini patut dipecat ataupun diletak jawatan. Itulah pencerahan saya tentang isu Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga serta Masyarakat ni. Okay, thank you.